Terdapat 111 ayat dalam surah Yusuf yang merupakan surah ke-12 dalam Al-Quran. Ia adalah surah Makkiyah. Surah ini memberitahu kita kisah Nabi Yusuf alaihi salam bermula dari awal kehidupannya apabila adik-beradiknya berkomplot ke atas Nabi Yusuf sehingga akhir surah ini apabila Nabi Yusuf alaihi salam menjadi pemerintah di Mesir. Kisah Nabi Yusuf dalam surah ini antara surah-surah yang penuh drama dan begitu banyak pengajaran seperti kesabaran dan kasih sayang. Sedikit latar belakang keluarga Nabi Yusuf alaihi salam akan memberi kita konteks yang menarik dan mendalam dalam memahami sirah dan agama. Nabi Yusuf dan adiknya Benyamin berasal dari satu ibu. Manakala 10 lagi abang baginda adalah dari ibu yang lain. Jangan kita lupa bahawa ayah baginda juga adalah seorang Nabi. Nabi Yusuf adalah anak Nabi Yaqub dan cucu kepada Nabi Ishaq. Nabi Ishaq merupakan adik kepada Nabi Ismail yang satu ayah tetapi lain ibu. Nabi Ismail merupakan anak Siti Hajar yang berketurunan Arab yang membawa kepada salasilah lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ishaq adalah anak Siti Sarah, berketurunan Israelite dan seterusnya membawa kepada kelahiran Nabi Isa. Satu hari, terdapat satu insiden di mana beberapa orang Quraisy berkomplot untuk menghelah dan menundukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara memerangkap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu situasi di mana baginda tidak akan berjaya menjawab persoalan mereka. Mereka telah mengajukan pertanyaan kepada baginda dengan tujuan untuk memperlekehkan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka telah memilih satu soalan yang mereka sendiri sukar menjawab. Soalannya adalah seumpama berikut. Mengapakah orang Israel telah pergi atau sampai ke Mesir? Walau bagaimanapun, usaha buruk mereka dengan menanyakan soalan tersebut tidak berjaya kerana Allah telah mewahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keseluruhan kisah Nabi Yusuf ketika itu dan secara langsung menjawab soalan kenapa orang Israel ada di Mesir melalui surah Yusuf ini. Terdapat begitu banyak pengajaran dan subplot yang bermanfaat di sepanjang surah Yusuf ini. Antara lain, surah ini menunjukkan kesabaran cukup tinggi dan kemurahan hati Nabi Yaqub dan juga Nabi Yusuf. Terdapat satu bahagian di dalam surah ini di mana Nabi Yusuf yang dalam sebahagian besar hidupnya setakat itu telah ditindas oleh adik-beradiknya dan baginda bersemuka dengan mereka. Walaupun ditindas dan dianiaya adik-beradiknya, Nabi Yusuf pada waktu itu walaupun cukup berkuasa tetap bermurah hati memaafkan mereka. Ini adalah seperti dalam ayat 92 surah ini yang bermaksud, hari ini kamu tidak akan disalahkan. Semoga Allah mengampuni kamu. Bukan itu sahaja. Apa yang lebih istimewa, lebih kurang 10 tahun selepas surah ini diturunkan, tindakan kemurahan hati ini diulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri apabila baginda menakluki Makkah. Seperti yang disanadkan melalui hadis, kaum Quraisy ketika itu telah pun tewas dan menyerah diri berdepan dengan hanya belas kasihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda juga pada waktu itu memiliki kekuatan penuh untuk membalas dendam terhadap kekejaman yang dilakukan oleh orang Quraisy. Tetapi sebaliknya,
baginda dengan murah hati memaafkan mereka. Berteladankan kejadian Nabi Yusuf dengan maksud kata, saya akan memberikan jawapan yang sama yang Yusuf berikan kepada saudara-saudaranya. Hari ini, tidak ada hukuman yang akan dikenakan kepada anda. Anda boleh pergi. Kisah Nabi Yusuf dalam surah ini juga mempunyai susunan kandungan linear yang menarik, membentuk satu corak. Jangan kita lupa bahawa ayat-ayat ini diturunkan sekaligus secara wahyu dan tak dapat disusun-susun semula ayat-ayatnya seperti jika kita menulis buku. Kandungannya adalah seperti berikut. Pertama, Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi dan memberitahu ayahnya Nabi Yaqub. Kedua, adik-beradik baginda bersepakat menganiaya Nabi Yusuf. Ketiga, isteri pemerintah cuba menggoda Nabi Yusuf. Keempat, para wanita cuba menggoda Nabi Yusuf. Kelima, Nabi Yusuf dipenjara. Keenam, pemerintah Mesir bermimpi. Ketujuh, mimpi pemerintah Mesir ditafsir Nabi Yusuf. Kelapan, Nabi Yusuf alaihissalam dilepaskan dari penjara dan dijadikan Menteri Kewangan. Kesembilan, wanita-wanita mengaku Yusuf tidak bersalah. Kesepuluh, isteri pemerintah mengaku menggoda Nabi Yusuf kepada pemerintah. Kesebelas, adik-beradik Nabi Yusuf mengaku bersalah dan meminta keampunan. Kedua-belas, mimpi Nabi Yusuf ditafsir menjadi kenyataan. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ